Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi memberkati perjumpaan usrah kita pada pagi ini, kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua cikgu-cikgu, ustaz-ustazah? Alhamdulillah. Okey. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya Allah membenarkan kita bernafas pada pagi ini untuk bersama berkumpul, kembali bekerja di pagi Jumaat yang mulia ini. Jadi semua orang pagi ni dah berselawat ke belum? Jom kita sama-sama selawat Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan selawat kita akan menjadi syafaatlah untuk diri kita di akhirat ni. Nabi akan datang kepada kita untuk memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi satu ceritalah saya suka nak bawa tentang selawat ni. Ulama besar lah zaman tabi'in, iaitu Sufyan As-Sauri, Syekh Sufyan As-Sauri. Pada satu musim haji, Sufyan As-Sauri mengerjakan haji. Satu ketika di mana seorang pemuda daripada awal tawafnya hingga akhir tawafnya, pemuda itu berselawat. Tak ada bacaan lain melainkan selawat. Sufyan As-Sauri tertariklah dengan pemuda ni kan. Kenapa? Dan bila dia selesai mengerjakan tawaf tu, dia menegur pemuda ni tadi. Jadi pemuda ni kata, siapa tuan ni? Saya ni Sufyan As-Sauri. Subhanallah, kata pemuda ni. Saya selama ni dengar nama tuan aja, ulama yang hebat, dia kata. Pemuda ni kenal Sufyan As-Sauri, tetapi dia tak pernah jumpa. Jadi itulah kali pertama dia jumpa Sufyan As-Sauri. Okey. Jadi Sufyan As-Sauri bertanya, boleh saya tahu kenapa ya? Dia kata, kamu daripada awal tawaf kamu hingga habis kamu berselawat, sedangkan banyak zikir-zikir yang Rasulullah ajar untuk tawaf pertama, kedua dan seterusnya. Jadi pemuda ni pun bercerita, dia kata, pada musim haji yang lalu saya bawa ayah saya pergi menunaikan haji. Tiba-tiba ayah saya rebah, jatuh sakit dan meninggal dunia selepas mengerjakan tawaf di pangkuan saya, kata dia. Lepas tu dia kata, tiba-tiba wajah ayah saya bertukar hitam. Allahu Akbar. Wajah ayah saya bertukar hitam. Kalau kita tahu tanda-tanda orang yang buruk kematiannya, wajahnya bertukar hitam. Itulah yang dia rasakan, rasa sangat sedih lah. Pemuda ni sangat sedih. Dalam pada sedih dia tu memegang ayah dia tadi tu, dia tertidur sekejap. Dalam tidur dia datang seorang lelaki
yang datang kepadanya dan mengusap wajah ayah dia yang hitam tadi. Tiba-tiba wajah ayah dia tu bertukar berseri-seri, bercahaya. Subhanallah. Lepas tu pemuda ni tadi menegur orang yang datang tadi. Kata, wahai pakcik, siapa pakcik ni? Kenapa wajah ayah saya bertukar putih, berseri? Dan orang tua ni tadi menjawab, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Okey, jadi Rasulullah kata sebenarnya ayah engkau ni apa dosa yang dia tak pernah buat? Dosa-dosa besar semua dia pernah buat. Tetapi ada satu perkara yang dia tidak pernah lupa, iaitu dia berselawat kepadaku setiap malam. Allahu akbar. Jadi itulah sahabat-sahabat, saya mengajaklah dalam hujung zaman ni, kita ni nak kata buat pahala banyak pun tidak juga kan. Malah kadang-kadang kita rasa hari-hari buat dosa. Itulah sifat kita lah sebagai manusia yang lemah. Ada je kadang-kadang dosa yang kita buat yang tak sedar, yang sedar. Jadi saya mengajak, selawat ni sebenarnya dia tidak menunggu orang tu jadi baik baru boleh selawat. Jadi maknanya kalau orang jahat pun sekalipun Allah terima selawat dia dan dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Okey, jadi itulah sikit saya tentang selawat lah. Sebenarnya banyak lagi cerita yang menarik tentang selawat ni. Okey, jadi untuk hari ni saya membawa tajuk Saya Mestilah Muslim di Sudut Akhlak. Okey, akhlak yang mulia adalah matlamat asasi bagi risalah Islam dan intipati bagi segala ibadah. Tanpa akhlak, ibadah hanya merupakan adat, kebiasaan dan gerak laku yang tidak mempunyai nilai dan faedah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, dari kecil lagi Allah pelihara dia dengan akhlak yang baik. Malah bila dewasanya dia sangat masyhur dengan gelaran Al-Amin, kan? Al-Amin apa maksud dia? Cikgu? Al-Amin apa maksud dia? Orang yang jujur, kan? Orang yang amanah. Amin, amanah. Okey. Maksudnya terkenal. Maksudnya kaum Quraisy masa tu memang tak ada masalah lah dengan Nabi Muhammad. Dengan Muhammad tu. Kan dia panggil Muhammad lah sebelum beriman, kan? Okey. Muhammad ni memang terkenal dengan Al-Amin. Jadi inilah itulah Allah nak gambarkan, Allah nak tunjuk kepada kita umat yang tak sempat nak jumpa Rasulullah SAW. Tapi Allah ceritakan Nabi melalui hadis-hadis lah kita dapat kenal Rasulullah SAW. Akhlak-akhlaknya yang sangat hebat. Okey, jadi sebagai seorang Muslim, kita perlu ada kalau di dalam buku ni dia menyebut sebanyak lebih kurang 7 sifat. 7 sifat kalau kita ni mengaku kita adalah seorang Muslim. Cantiknya seorang Muslim adalah dengan akhlaknya. Sebab itu dia tekankan di sini. Okay, yang pertama apa dia? Yang pertama, seorang Muslim tu mestilah wara' dan syubhah. Seseorang Muslim mestilah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang haram dan berhati-hati daripada melakukan perkara syubhah. Okey, perkara syubhah ni antara halal dan haram lah. Maksudnya kita tak pasti. Dia berada di tengah-tengah. Contohnya, sekarang ni kan banyak jenis saham kan. Fatwa ulama' kata, ulama' yang ni kata begini, boleh harus.
Yang ni kata tak boleh, haram. Kan? Jadi dalam keadaan dua hukum ni tadi, ada yang kata harus, ada yang kata haram, lebih baik kita hindarkan supaya kita tak jatuh, kita tak makan duit yang haram. Dia boleh jatuh kepada haram. Sama juga kalau yang dibagi contoh kat sini, kalau kita mengembala kambing, kita jangan selalu kambing tu makan dalam kawasan kita je. Tapi kalau kita tak jaga kan, kambing tu boleh menyeberang ke sempadan ataupun ladang orang lain kan. Jadi dia akan makan rumput-rumput padang orang lain. Dia boleh jadi haram lah. Jadi syubhat tu bila kita, syubhat dekat situ bila kita boleh jadi kambing tu akan memakan rumput di ladang orang lain. Jadi elakkan daripada nak jatuh haram tu, lebih baik kita elak kambing kita tu daripada mendekati sempadan ladang orang lain. Okey, itu perkara yang pertama, wara' dan syubhah. Okey, yang kedua, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan daripada perkara yang diharamkan Allah. Kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Jadi dengan adanya telefon di tangan kita, yang mudah kita akses, teknologi berada di hujung-hujung jari kita ni. Jadi walaupun ayat ni menggunakan kalimah orang-orang lelaki, secara keseluruhan ataupun secara umumnya, sekali Allah tegur kita orang-orang perempuan supaya jaga pandangan kita juga. Banyaklah dalam telefon pun macam-macam lah kita boleh layari. Di internet tu macam-macam lah yang akan keluar. Jadi benda-benda macam ni lah kita bimbang yang boleh menggelapkan hati kita. Yang dekat TV di rumah pun kan, kalau kita tengok iklan-iklan shampoo lah, ubat ketiak lah kan. Jadi benda-benda tu kita kena ingatlah sebagai seorang Muslim, walaupun benda tu dah biasa kan, dah berlalu depan mata kita biasa, tapi kita kena ingat, kita ni kena tundukkan pandangan kepada benda-benda maksiat macam tu, aurat orang. Ingatkan anak-anak juga, benda tu kan biasa sebenarnya, tu haram kita tonton. Istighfar kalau kita terlihat. Okey, yang ketiga, sebagai seorang Muslim mestilah kita memelihara lidah. Memelihara lidah daripada perkataan yang tidak memberi faedah, percakapan yang kotor, kalimah dan ibarat-ibarat yang keji, cakap kosong, mengumpat dan mengadu domba. Lidah ni lah menyebabkan punca kepada ramainya manusia berada di neraka. Na'udzubillah. Okay, jadi sama-samalah kita saling ingat mengingati. Kadang bila dah bersembang tu sedap kan, kan bercerita, menambah menokok tambah cerita, na'udzubillah. Okay, yang keempat, malu. Kita mesti ada sifat malu, sama ada muslimin ataupun muslimat. Malu dalam semua keadaan, dan sifat malu ini tidak menghalang daripada memperkatakan kebenaran. Sifat malu ini adalah satu sifat yang mendorong seseorang meninggalkan perkara yang buruk dan menghalang daripada mencuaikan hak orang lain. Okey, penting sifat malu ni kalau kita seorang perempuan ni lagilah dengan aurat kita lagi kena ada sifat malu ini. Kena sedar bahawa kita ni cantik. Saya kena perasanlah cantik kan. Jadi kita tahu perempuan ni semula jadi Allah ciptakan cantik. Okey, jadi kita kena
jangan disebabkan kita kan muslimin tu dapat dosa. Jangan bawa dia orang kepada dosa. Maksudnya peliharalah aurat kita dengan sebaiknya. Tutur kata kita bukan dari segi aurat je lah. Maksudnya tutur kata pun kena ada malunya. Bila ada malu kita akan berhati-hati bercakap. Kan? Apa juga yang kita buat pun sama juga. Bila ada sifat malu kita akan terhalang daripada buat perkara-perkara yang tidak baik. Sama ada di depan orang ataupun di belakang orang. Kerana Allah tengok, Allah pandang segala-galanya. Walau kita nak sorok macam mana pun kita tak mampu nak sorok. Semua akan dihisap di akhirat kelak. Okey, seterusnya seorang muslim mestilah ada sifat lemah lembut dan sabar. Lemah lembut dan sabar ni kitalah sebagai guru-guru kepada anak-anak murid. Sangat saya nampaklah pada guru-guru sifat ini. Tahniahlah kepada guru-guru yang berlemah lembut, sabar dengan sikap anak-anak murid. Itu sangat bagus. Itu boleh menjadikan kita ni qudwah kepada anak-anak murid kita, anak-anak didik kita. Okey, yang seterusnya benar dan jujur. Benar dan jujur. Kata orang bercakap benarlah. Itu akan lebih selamat berbanding kita belok-belok kan. Akhirnya kita tertangkap ataupun diketahui kita ni berbohong. Lebih baik jujur. Itu lebih selamat. Jadi ini antara sifat-sifat yang Rasulullah dah tunjukkan. Yang Rasulullah sendiri ada sifat-sifat semua ni. Dan Rasulullah itulah contoh terbaik untuk kita tanamkan sifat-sifat ini tadi supaya kita menjadi seorang muslim yang berakhlak. Kan? Saya teringat cerita malam tadi saya dengar multaqa guru pendidikan Islam kan Ustaz Al-Kausar menyebut ada orang barat sanalah kadang-kadang kita biasa juga tengok video kan Al-Quran kita dibakar, diletak najis kan, dikoyakkan dengan bangganya dia videokan. Divideokan. Jadi viral lah. Ada orang netizen pun tak setujulah. Bukan tak setuju je, marah kan. Dan sebagainya. Tapi tiba ada satu pemuda ni, pemuda Islam, dia pun buat video juga. Dia kata, ini adalah kitab Bible, dia kata. Dia kata, saya tidak akan buat perkara yang sama kepada Bible ini kerana saya diajar untuk menghormati agama lain. Jadi dengan viral dia punya video tu pendek dan itu je. Tapi dia punya sambutan orang like tu sangat tinggi kerana apa? Orang nampak bahawa dia tu duta kepada Islam ni tadi kan. Nak tunjuk bagusnya akhlak dia ni. Kan dia tak buat sama macam orang barat buat tadi ataupun pemuda yang jahil tadi tu. Itu akan menggambarkan bahawa Masya Allah umat Muhammad ni bagus akhlaknya. Dia tidak melawan balik dengan perbuatan yang sama. Itulah Jadi cantiknya akhlak, cantiknya orang Muslim itu, indahnya kita ini semua dipandang oleh orang luar, orang bukan Islam adalah dengan akhlak kita. Jadi saya mengajaklah sama-sama sahabat-sahabat, kita sama-samalah pelihara akhlak kita. Tak kiralah sama ada dengan orang lebih dewasa daripada kita, dengan budak kecil, budak kecil lagi-lagi kita kena sayang dia kan. Jangan buat ataupun elakkanlah daripada perasaan yang tidak baik pada anak-anak kecil ini kan. Jadi dengan anak-anak murid kita, dengan anak-anak murid kita sayang, supaya akhlak tu paling tak pun kita tak mampu bercakap, berceramah macam ustaz-ustazah lah kan. Walaupun saya ni tak adalah pandai sangat bercakap.
apa ni, nampak akhlak kita. Kita ambil apa yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang indah-indah. Dan itulah Islam sebenarnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf segala kekurangan. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah itu daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw